Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Walabri sekalian. Pengkelasan T15 oleh kerajaan sampai sekarang masih lagi samar-samar. Tetapi kalau kerajaan cukup susah nak mencari formula untuk mengkelaskan T15 ini, saya ada formulanya. Tonton video saya sampai habis. Di situ saya akan jelaskan kepada anda kalaulah kerajaan nak dengarkan. Kita intro dulu. Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Antara perkara yang betul-betul mencuri perhatian sepanjang pembentangan bajet oleh Perdana Menteri pada Jumaat baru lalu ialah perkataan T15, iaitu pengkelasan terbaru yang telah digariskan oleh kerajaan untuk membezakan golongan mahakaya dan juga golongan biasa-biasa 85%. Di mana selepas ini, bolehlah kita katakan apa jua perkara seperti penarikan subsidi ke ataupun orang kata apa kenaikan harga barang ke dan sebagainya, segala benda lah akan merujuk kepada pengkelasan ini. Yang T15 mereka tidak akan mendapat subsidi ataupun sebarang kelebihan, dan yang baki 85% itu akan dapat benda-benda yang orang kata apa tersasar lah secara cerita kan. Tetapi persoalan timbul, apa sebenarnya T15 ini? Saya pernah keluarkan video tahu menceritakan tentang perkara ini, tetapi still tak dapat jawapan. Dan secara asasnya ramai yang terpinga-pinga tentang pengkelasan T15 ini, siapakah mereka, berapakah tangga gaji mereka, berapakah kedudukan mereka sebagainya kan. Sebab basically-nya kita masih lagi berasa macam bila kerajaan nak umum okey T15 tak akan dapat itu, tak akan dapat ini sebagainya, of course kita akan cuba lihat adakah kita ini tiba-tiba termasuk dalam golongan T15 itu ataupun tidak. Dan untuk menjelaskan tentang perkara ini, Wee Ka Siong iaitu Presiden MCA ada mengeluarkan pandangan beliau dekat Parlimen berkenaan dengan pengkelasan T15 ini. Cuma anda lihat. Kumpulan T15 ini kalau berdasarkan kepada data dan juga pendapatan isi rumah dari Survey Pendapatan Isi Rumah HIS dan Survey Pendapatan Perbelanjaan Isi Rumah HIES oleh Jabatan Perangkat Malaysia Open Dossum, setakat tahun 2022, 15% pendapatan tertinggi di Malaysia bermula dengan jumlah RM13,295 dan ke atas. Takrifan T15 ni, Tuan Yang di-Pertua, sebagai golongan mahakaya sangat tidak adil. Khususnya golongan yang hanya 13,000 dianggap mahakaya. Dan saya bukan nak mempertahankan yang kaya-kaya ni, tidak. Bayangkan, seorang tokoh korporat dan jutawan tergolong dalam T15, manakala suami isteri guru grade DG48, kalau dah mengajar 12 tahun, confirm dia akan dapat pendapatan lebih daripada 13,000. Ataupun PTD M48 suami isteri juga akan tergolong dalam T15. Adil atau tidak? Ini yang saya nak tanya ni. 13,000 boleh ya? Jadi saya sebelum ni kerajaan kata kita tak mau gunakan pendapatan sebagai threshold dan atau nilai ambang. Tetapi kenapa sekarang tiba-tiba pakai T15 pula? Saya rasa bukan kita saja pening, rakyat di luar sana lagi pening. Seterusnya, Menteri Ekonomi pernah umumkan subsidi berdasarkan net disposable income dan locality. Dia umum di sini berapa bulan yang lalu. Dan dalam kes penyasaran subsidi diesel pula, Budi Madani tak gunakan formula Menteri Ekonomi. Di sini Wee Ka Siong telah menggunakan data dari Dossum yang menyatakan antara lain golongan T15 berdasarkan kepada pengkelasan tahun 2022 ialah mereka yang mempunyai pendapatan isi rumah sebanyak RM13,300. 13,000 lah senang cerita kan. Jadi secara asasnya kata Wee Ka Siong betul lah. Benda ni macam kelakar sebab 13,000 tu basically macam orang kata apa golongan cikgu yang grade tinggi kahwin sama-sama ke apa-apa kan, which is bukan nak kata mahakaya sangat pun. Dan benda ini menimbulkan banyak sangat keraguan dan kepelikan. Sebab bila klasifikasi T15 itu kita guna pakai perkara yang tercatatkan Dossum, benda itu macam tak adil bagi mereka yang mempunyai gaji seperti itu tetapi duduk dekat bandar-bandar seperti Kuala Lumpur dan sebagainya. Sebab macam mana anda tahu? Mereka yang gaji 13,000 isi rumah ni, kalau dekat KL sebagai contohnya, itu kategori M40. Kategori biasa-biasa je, memang ngam-ngam untuk mereka punya kehidupan dekat bandar sebagainya sebab kos hidup yang sangat-sangat tinggi. Tetapi itu sekadar apa yang Wee Ka Siong cakap, apa yang Wee Ka Siong jelaskan berdasarkan kepada orang kata apa data daripada Open Dossum. Tetapi kalau kita tanyakan kepada anak-anak papa, mereka tak akan dapat jawab. Sebab bila kita bagi data berdasarkan pada Open Dossum, mereka marah.
Mereka kata, mana ada kan, ini semua pengkelasan ni whatever, kita tak pakai pengkelasan ni whatever. Tetapi bila kita tanyakan kepada mereka, mereka tak boleh jawab. Dan tak mengejutkan lah. Kenapa? Kerana bukan sekadar anak papa yang tak boleh jawab, bahkan papa mereka pun sendiri tak dapat nak beritahu dengan jelas apakah yang dimaksudkan atau dikelaskan sebagai golongan T15 ini. Kalau anda tak percaya, anda tonton video ini. Orang kata dah marah, 3-15 mana boleh hidup, gaji 12,000. Siapa kata 12,000? Belum diputuskan. Kita nak tengok apakah 3-15 itu mampu bayar. Kalau tak mampu jadi T10. Ataupun kita tingkatkan T15 itu menjadi pendapatannya lebih tinggi daripada yang 12,000 sekarang. Belum lagi putus. Sepatutnya memang dia cadang. Kita tidak setuju. T15 itu 12,000. Mungkin perlu naik 15 atau 18,000. Tidak. Dia pertahankan T15. T15 itu ada yang pendapatan dia 1 juta sebulan. Ada yang 100,000 sebulan. Takkan nak pertahan. Kalau pendapatan dia rendah, kita bawa dan kita bagi pertimbangan. Tidak mahu bebankan rakyat. Tapi yang pentingnya, saudara ingat, kita mewakili 85% yang tak terkesan daripada naik ni. Dekat sini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Perdana Menteri menjelaskan bahawa masih lagi belum ada penentuan siapakah T15 golongan mahakaya itu dan sebagainya. Dan secara asasnya, Datuk Seri Anwar marah. Kenapa? Kerana mereka iaitu pembangkang tidak bertanyakan, sekadar buat spekulasi itu, ini dan sebagainya. Macam mana nak tanya Datuk Seri Anwar Ibrahim? Bila pembangkang nak tanya, korang tak ada dekat Dewan. Kosong habis masalahnya. Front bencher tak ada, back bencher tak ada, semua tak ada. Jadi macam mana nak tanya? Kita nak tanya pada kursi kosong ke? Nak tanya pada Lenggong ke? Nak tanya pada Papar ke? Nak tanya pada Hang Tuah Jaya ke? Benda ni macam kelakar. Kau marah bila orang tak tanya kau. Tapi bila orang nak tanya kau, engkau tak ada dekat parlimen. Dan macam mana? Sedangkan masa pembahasan bajet inilah peluang terbaik untuk kerajaan menjelaskan T15 tu apa benda sebenarnya? Siapa yang berada kat situ? Dan seandainya kalau kerajaan masih lagi belum menetapkan apakah itu golongan T15, siapakah yang layak, dan kenapa kerajaan terburu-buru hendak mengumumkan, okay fine, T15 yang tak akan dapat ini, T15 tak dapat itu dan sebagainya kan? Sebab saya yakin pelaksanaan untuk penandakan subsidi ini dan sebagainya akan berlangsung dalam kadar yang cepat. Walaupun ya kerajaan ada kata yang subsidi petrol akan dibuat pada tahun depan, tetapi yang lain-lain tu macam yuran pengajian akan direvisi semula bermula 1 Februari. Adakah semasa itu, sehingga kata 1 Februari itu, pengkelasan T15 ini telah berjaya dimuktamadkan? Sekarang dah November tau. 2 bulan je lagi. Takkanlah benda sebesar untuk klasifikasi T15 ini hanya dibuat dengan perbincangan 2 bulan macam tu saja. Dan benda ini memang pelik lah. Nampak macam kerajaan ini, Perdana Menteri inilah kan, hanya bercakap tetapi dia tak kaji. Dia dulu lagi, cakap tak kaji, cakap tak kaji. Ataupun cakap, buat keputusan, tak maklum kat kabinet, tak mesyuarat kat kabinet. Bila tanya kat menteri, dia pun tercangak-cangak. Tapi tak tahu, saya tak tahu. Tapi tak apa, kita akan bincang balik. Macam mana cerita sekarang ni kan? Tetapi bila Perdana Menteri tak tahu, kita haraplah pakar formula mereka pun tahu. Tengok-tengok, pakar formula pun tak tahu. Cuba nak tengok ni. Secara konsepnya, yang itu telah dibincangkan secara mendalam di peringkat kerajaan. Now we are moving daripada conceptual kepada pelaksanaan. So perbincangan mengenai pelaksanaan itu sedang berlaku, and I think it's best untuk kita tunggu the final design of it. Tetapi bila Perdana Menteri sebut T15, itu merujuk kepada kaedah-kaedah yang akan diumumkan nanti. Jadi if you ask me sekarang T15 tu berapa, saya ingat we have to, kerajaan kita perlu melalui proses itu. We know we want to make it a lot fairer than before. Jadi I don't think personally is going to be a simple household income seperti sekarang. Di sini tuan-tuan sekalian, Rafizi Ramli berkata kita akan tetapkan mekanismenya, kita akan buat mekanismenya. Dalam erti kata lain, mekanisme untuk menetapkan T15 itu masih lagi belum ada. Masih lagi dibincangkan, masih lagi belum diputuskan. Tetapi bila dok nak umum tarik subsidi T15, laju pula. Sebab itulah kita kata, kerajaan ini, sekali lagi, banyak kali saya sebut ini, kerajaan ini cakap dahulu, kaji kemudian. Cakap dahulu, periksa kemudian. Ini isu dia kerajaan kita sekarang ini kan. Terlampau terdesak sangat
untuk menyakau duit daripada rakyat Malaysia kalau saya boleh gunakan perkataan itu, tetapi dalam masa yang sama juga mereka tidak ada sebarang perincian tentang dari duit siapakah yang boleh sakau. Sebab kalau kita perhatikan tuan-tuan sekalian, T15 ini terlampau besar jurang dia tahu. Serendah gaji isi rumah 13,000 lebih berdasarkan data Operation 2022, sehinggalah pada mereka yang mempunyai simpanan ataupun harta aset bernilai bilion-bilion ringgit. Sangat jauh dispersis dia. Sangat jauh. Dan benda itu tidak adil sebenarnya. Tidak adil untuk mereka yang kerja laki bini gaji RM1,500 seorang dekat bandar, nak dibandingkan dengan satu tycoon mahakaya yang mempunyai pendapatan ataupun mempunyai aset berjumlah 10 bilion ringgit contohnya kan. Memang tak adil. Jadi pada pandangan saya lah, mungkin saya boleh berikan cadangan daripada kerajaan. Anda kata kalau jangan dengar lah kan. Untuk pengkelasan T15 whatever golongan mahakaya yang tak dapat subsidi ini, saya cadangkan jangan gunakan sistem tangga gaji. Jangan juga gunakan sistem gaji bersih. Okey, gaji kau banyak ini, tolak komitmen gedebak-gedebuk, kau akan dapat banyak ini. So, kau boleh gunakan benda itu sebagai klasifikasi T15. Tak boleh juga. So, apa yang saya cadangkan daripada kerajaan, instead of you are using the, orang kata apa, total gaji dan sebagainya, kenapa tidak anda menggunakan pengkelasan berdasarkan kepada nilai bersih seseorang itu? Dalam erti kata lain, nilai bersih itu, oh betul lah, gaji tolak komitmen nilai bersih itu. Tidak. Nilai bersih ini termasuklah segala aset yang mereka ada. Segala stok dan juga pelaburan yang mereka ada. Segala hartanah yang mereka ada. Segala jawatan-jawatan dan juga perks-perks yang mereka ada. Segala benda. Tolak komitmen itu, tolak komitmen ini, berapa banyak syarikat mereka ada sebagainya. Itulah klasifikasi yang boleh kita letakkan sebagai T15. Benda mudah saja tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kerajaan tak payah keluar ekstra duit pun untuk menentukan golongan mahakaya ini. Sebab apa tahu? Sebab kita ada senarai orang-orang terkaya dekat Malaysia. Kita ada senarai Forbes untuk orang terkaya dekat Malaysia. So mungkin kerajaan boleh tetapkan bagi mereka yang mempunyai nilai mereka sejumlah 1 juta ringgit ke atas, inilah golongan mahakaya. Maksudnya ialah selepas campur segala aset, stok dan sebagainya, tolak komitmen, tolak tanggungan dan sebagainya, gedebak-gedebuk, nilai aset mereka ataupun nilai mereka itu, their value is 1 million ringgit, 1 juta ringgit. Ini golongan mahakaya. Dan dekat Malaysia ini ramai golongan macam tu yang aset mereka ataupun nilai mereka sebenarnya ialah 1 juta ringgit. Dan saya berpendapat ini adalah satu benda yang sangat-sangat adil. Senarannya sudah ada. Sebagai contoh je kan, Robocop dinilaikan sebanyak 26 bilion kan. Ananda Krishna dinilaikan sebagai contohnya 8 bilion contoh. So inilah nilai mereka. So saya rasa daripada kerajaan dok pening kepala nak cek formula itu ini sebagainya, formula itu dah ada. Gunakan saja senarai orang terkaya ke Malaysia itu untuk menentukan golongan mahakaya. Senang. Usik mereka ini. Usik para tycoon ini. Pastikan apa saja entiti yang berkaitan dengan mereka atau perniagaan mereka dan sebagainya ataupun mungkin ahli keluarga terdekat mereka, mereka ini tidak layak untuk mendapatkan subsidi dan sebagainya. Kalau betul kerajaan nak menarik subsidi ataupun nak memastikan orang-orang mahakaya ini memberi atau menyumbang kepada golongan 85%. Jangan gunakan sistem tangga gaji. Tak payah gunakan sistem gaji bersih. Gunakan sistem nilai personal. Nilai peribadi seseorang itu berdasarkan kepada semua jumlah aset harta stok yang mereka ada, tolakkan dengan segala komitmen mereka ada. Ini baru adil. Sebab orang kaya-kaya ini kadang-kadang mereka bijak tuan-tuan dan bos sekalian. Mereka ini more often than not tak ada gaji. Mereka punya pendapatan kadang-kadang atau harta mereka datang dalam bentuk stok, dalam bentuk saham dan sebagainya. Benda-benda yang basically-nya tidak boleh dicukaikan secara langsung. Sebab apa tahu? Sebab macam stok, benda tu tak appraise lagi. Benda tu masih guna ada nilai yang betul-betul atas paper. Jadinya bila benda itu macam itu, kita tak nak cukaikan sebab benda itu masih lagi boleh actualize. Nampak tak? Tetapi benda itu masih lagi dikategorikan dalam mereka punya nilai kekayaan. Maka kerajaan boleh gunakan sistem ini untuk menentukan siapa sebenarnya golongan mahakaya. 1 juta ringgit ke atas nilai dan itulah mahakaya. Jangan usik mereka yang bekerja sebagai pegawai tinggi kerajaan. Jangan usik mereka yang orang kata apa, buat 3 kerja satu hari dapat pendapatan seorang RM1,500. Jangan usik mereka yang bekerja puluhan tahun, sekarang inilah dah tua-tua baru dapat gaji RM6,000. Jangan usik mereka ini. Usiklah golongan mahakaya yang memang mempunyai nilai sebanyak 1 juta ringgit ke atas itu. Itu cadangan saya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Seandainya kalau kerajaan mungkin susah nak jumpa formula untuk menetapkan siapa sebenarnya golongan mahakaya T15 ini. Kalau tidak, mungkin anda boleh tanya kepada Rafizi lah. Tetapi berdasarkan video tadi, Rafizi pun macam tak ada formula sebenarnya.
Betul tak Rafizi? Dok tanya, kamu raja formula, mana formula kamu? Memang bahlul, formula tengah berjalan lah bodoh. Bodoh. Kecil-kecil tak ada mampus. Sebelah besar menyusahkan orang. Dah tua pun bodoh. Memanglah kita orang kerajaan. Yang jadi sekarang ni formula lah tu.